Impian yang mereka ketawakan. Langit Kuala Lumpur masih gelap ketika Aina menolak pintu kaca yang separuh retak itu. Debu bercampur cat lama memenuhi ruang kecil itu, ruang yang bakal menjadi kafenya. Tangannya menggigil sedikit. Bukan kerana sejuk, tapi kerana teruja dan takut pada masa yang sama. Di hadapannya, hanya 4 dinding usang, lantai simen retak, dan kipas siling yang bergerak perlahan seperti menahan jawa. Tapi bagi Aina, ruang ini adalah sesuatu yang lebih besar daripada sekadar kedai. Ia lambang keberanian untuk percaya pada diri sendiri, ketika seluruh dunia menggeleng kepala. Bolehkah ni jadi kafe betul-betul? Tanya Nani, sahabat baiknya, sambil melihat sekeliling. Boleh. Kalau aku tak mula kat sini, aku takkan mula langsung, jawab Aina tegas. Di sudut bilik, papan putih tertera coretan impiannya. Kopi satu hati, sebuah ruang untuk semua orang. Aina bukan datang daripada keluarga yang miskin, tapi juga bukan kaya. Ayahnya, Encik Rahman, pesara bank yang tegas dan berdisiplin. Ibunya, Puan Salmah, suri rumah yang percaya anak perempuan sepatutnya memilih jalan selamat. Bagi mereka, kerja tetap di pejabat jago lebih baik daripada membuka perniagaan sendiri. Ketika Aina pertama kali menyebut hasrat untuk membuka kafe, meja makan mereka berubah sunyi. Aina, ayah tak faham, kata ayah Jazirnya. Kau ada ijazah akan boleh kerja di firma besar. Kenapa nak susahkan diri buat bisnes kopi? Sebab saya nak buat sesuatu yang saya sayang, ayah. Cinta tak bayar bil, sayang. Hidup ni bukan filem. Kata-kata itu berat dan lebih menyakitkan apabila datang daripada orang yang dia paling hormati. Farah, kakaknya yang sudah bekerja di bank, hanya mengangkat bahu. Kani suka sangat berangan. Dunia ni tak mesra untuk orang yang nak ikut hati. Tapi Aina tahu, kalau dia ikut nasihat mereka, dia akan hidup dengan penyesalan. Malam itu, selepas semua tidur, Aina duduk di tepi katil dengan buku nota lusuh. Di atas helaian pertama, dia tulis. Langkah pertama, percaya pada diri sendiri, walau seorang pun tak percaya padaku. Dia mula merancang bajet, anggaran kos, lesen, sewa, hingga ke harga secawan kopi. Tak ada siapa bantu. Dia belajar segalanya dari internet dan video YouTube. Kadang-kadang dia tersenyum sendiri betapa sesuatu yang nampak mudah seperti buka kafe sebenarnya penuh perincian, resipi, pembekal, mesin espresso, pemasaran, lesen, dan 100 perkara kecil lain yang boleh buat orang putus asa. Namun, bukan itu yang menakutikannya. Yang paling dia takut ialah ketawa sinis orang lain bila dia gagal nanti. Beberapa bulan kemudian, dia masih bekerja di syarikat lama. Setiap kali terima gaji, dia asingkan sedikit 500 RM setiap bulan, disimpan dalam tabung kecil di bawah katil. Kadang-kadang dia sanggup berpuasa makan tengah hari supaya boleh simpan lebih. Nani selalu marah. Aina, kau bukan robot. Kau kena makan juga. Aku makan semangat, bukan nasi, gurau Aina, tapi senyum itu tawar. Dia tahu impiannya takkan datang cepat. Tapi setiap ringgit yang disimpan membuatkan hatinya semakin kuat. Pada satu hujung minggu, Aina ke kafe kecil di Bangsar untuk membeli mesin kopi terpakai. Pemiliknya, lelaki pertengahan umur bernama Harun, melihat semangat di mata Aina. Nak buka kafe sendiri? Ya. Ya, tapi bajet saya kecil sangat. Tak apa, saya bagi diskon. Mesin ni pernah bantu saya mula dulu. Mungkin boleh jadi rezeki kau pula. Aina hampir menitiskan air mata. Masih ada orang yang percaya pada impian kecil. Dia bawa mesin itu pulang dengan perasaan seperti membawa harta karun. Beberapa minggu selepas itu, dia akhirnya menyewa ruang kecil di pinggir kota. Tak besar, cuma cukup untuk 4 meja dan 1 kantor. Dindingnya dicat warna krem lembut, dengan tulisan tangan besar di tengah. Setiap cawan ada cerita. Hari pertama pembukaan, Aina berdiri di belakang kantor dengan tangan sejut. Tiada peranggan, hanya bunyi kipas siring berputar dan aroma kopi yang baru diseduh. Dia menunggu sejam, 2 jam masih kosong. Mungkin orang belum tahu tempat ni, bisiknya untuk menenangkan diri. Petang itu, seorang budak penghantar makanan masuk. Kak, sini jual kopi ke? Ya, nak coba lata? Nak.
Saya baru habis kerja. Skim pelanggan pertamanya. Dia duduk di meja hujung. Minum perlahan sambil senyum kecil. Sedap, Kak. Macam rasa tenang. Dan bagi Aina, itu lebih berharga daripada 100 pelanggan sekalipun. Malam itu, dia menulis di buku notanya lagi. Hari pertama hanya seorang pelanggan. Tapi aku tetap bersyukur. Setiap impian besar bermula dengan satu langkah kecil. Namun beberapa hari selepas itu, ayahnya datang ke kafe. Dia berdiri di depan pintu, memandang sekeliling tanpa berkata apa-apa. Ayah nak kopi? Tanya Aina berhati-hati. Tak. Ayah cuma nak tengok berapa lama tempat ni bertahan. Kata-kata itu seperti pezuru. Tapi Aina hanya tersenyum. Selagi saya ada tangan dan semangat, tempat ni takkan tutup, Ayah. Ayahnya tidak menjawab. Dia berpaling dan berjalan keluar perlahan. Aina duduk di belakang kantor, menunduk lama. Air matanya menitis, tapi dia biarkan kerana kali ini dia tahu. Air mata itu bukan tanda lemah. Ia tanda keberanian yang lahir dari penolakan. Minggu berganti bulan. Kadang ada hari kafe sunyi, kadang penuh pelanggan. Ada pelanggan yang datang semula hanya untuk berbual. Ada yang datang dengan wajah sedih, lalu tersenyum selepas minum kopi Aina. Dia mula kenal pelanggan tetap, seorang cikgu sekolah, seorang penulis muda, seorang makcik penjajah. Mereka bukan pelanggan biasa. Mereka jadi keluarga kecil yang membuat tempat itu hidup. Setiap kali dia keletihan, Aina akan pandang papan tanda kecil di kantor bertulis. Kau boleh gagal 1000 kali, tapi jangan berhenti percaya pada diri sendiri. Satu malam, selepas menutup kedai, Aina menerima mesej daripada kakaknya, Farah. Nampak gambar kafe kau dalam IG. Ramai orang puji. Aku tak sangka kau boleh sampai sejani. Aina senyum kecil. Mungkin untuk pertama kali, keluarga mula nampak apa yang dia nampak sejak dulu, bukan sekadar kafe, tapi impian yang dihidupkan dengan keberanian. Dia pandang sekeliling ruang kecil itu yang kini dipenuhi bak kopi, cahaya hangat, dan papan kayu berukir namanya sendiri. Mereka pernah ketawakan aku, bisiknya perlahan. Tapi sekarang, aku sedang hidup dalam mimpi yang dulu mereka kata mustahil. Dan malam itu, di bawah cahaya lampu kecil dan bunyi hujan di luar, Aina sedar. Dia baru sahaja menulis bab pertama kehidupannya sendiri. Bila dunia mula melihat, pagi di Kuala Lumpur selalu sibuk. Tapi pagi itu terasa berbeda. Aina berdiri di belakang kantor kopi satu hati, memakai apron kelabu lusuhnya, sambil menyeduh espresso pertama hari itu. Bak kopi yang pekat memenuhi ruang kecil kafe itu. Sinar matahari pagi masuk melalui tingkap, memantul pada papan tanda kayu bertulis setiap cawan ada cerita. Sejak 2 bulan lepas, jumlah pelanggan makin meningkat. Masih belum ramai, tapi cukup untuk membuat Aina tersenyum setiap kali membuka kedai. Ada yang datang setiap pagi hanya untuk secawan kopi dan sepatah dua kata semangat. Kafe kecil itu mula terasa seperti rumah kedua, bukan hanya untuk Aina, tapi untuk sesiapa yang datang dengan hati penat. Suatu hari, seorang gadis muda berhijab datang membawa kamera kecil. Hai Kak, boleh saya ambil gambar tempat ni? Saya blogger makanan. Aina agak terkejut, tapi mengangguk. Boleh, tapi jangan harap tempat fancy ya. Kami kecil je. Gadis itu ketawa kecil. Tak apa, kadang yang kecil tu yang paling jujur. Dia duduk, pesan latte hazelnut, dan memerhati Aina bekerja. Mereka berbual lama tentang cita-cita, rasa takut, dan keberanian. Sebelum pulang, gadis itu berkata, kopi kakak sedap, tapi cara kakak senyum waktu hidang tu, itu yang orang akan ingat. Aina tak sangka kata-kata kecil itu akan mengubah hidupnya. 2 hari kemudian, telefon Aina berbunyi tanpa henti. Nani berlari masuk ke dapur sambil menjerit. Aina, kau tengok ni. Tempat cedera. Di layar telefon, artikel bertajuk kafe kecil di pinggir bandar ini akan buat anda jatuh cinta dengan kopi lagi tular di media sosial. Gambar kafe mereka, papan tanda kayu, dan wajah Aina senyum di belakang kantor, semuanya tersebar. Dalam masa 2 jam, akun Instagram kafe mereka naik daripada 200 pengikut ke hampir 10,000. Ruangan mesej dibanjiri permintaan. Kak, bila buka? Kopi ais Dairil ni kat mana?
Nak datang hujung minggu ni. Aina terpaku. Dia tak tahu nak ketawa atau menangis. Ya Allah, Nani betul ke ni? Betul, Le. Kedah famous. Hari Sabtu berikutnya, untuk pertama kali dalam hidupnya, barisan pelanggan melimpah keluar dari pintu kafe. Aina dan Nani bekerja tanpa henti menuang susu, menekan mesin kopi, membersihkan meja. Pelanggan datang silih berganti, kamera telefon merakam setiap sudut kafe. Kak Aina, segaw sikit. Kak, boleh selfie? Kak, saya datang dari Melaka sebab nak rasa kopi ni. Aina hanya mampu ketawa sambil cuba menahan air mata yang hampir menitis. Dalam kepenatan, dia sempat berfikir. Dulu mereka kata aku gila. Sekarang, orang gila ni jual habis semua stok dalam satu hari. Petang itu, ketika kedai sudah hampir tutup, pintu terbuka perlahan. Seseorang berdiri di situ. Aina berpaling, dan jantungnya hampir berhenti. Ayah! Encik Rahman berdiri di depan pintu, berpakaian kemas seperti biasa. Di tangannya, akhbar yang memaparkan artikel tentang kopi satu hati. Dia merangkah perlahan ke dalam kafe, memerhati setiap sudut dinding bercat krem, papan tanda buatan tangan, pelanggan yang masih berbaris di luar. Tempat ni ramai orang. Ya, ayah. Alhamdulillah. Dia duduk di meja sudut, tempat pelanggan pertama dulu. Boleh ayah rasa kopi kah? Aina tersenyum. Tangannya sedikit menggigil semasa menyediakan cappuccino. Dia letakkan cawan itu perlahan di depan ayahnya. Encik Rahman memandangnya lama, kemudian menegut sedikit. Diam seketika. Tak pahit, katanya azirnya. Macam rasa kerja keras. Aina ketawa kecil, air mata menitis tanpa disedari. Kerja keras memang pahit, ayah. Tapi hasilnya manis. Untuk pertama kali, ayahnya tersenyum. Bukan senyum sinis seperti dulu, tapi senyum yang penuh bangga, walau tidak diucapkan dengan kata. Malam itu, selepas kedai ditutup, Aina duduk di luar sambil memandang langit malam Kuala Lumpur. Telefon berbunyi, mesej daripada Farah, kakaknya. Ayah tunjuk artikel pasal K. Kami baca sama-sama. Tahniah, Aina. Kedah buktikan kami silap. Aina membalas dengan satu baris saja. Terima kasih. Saya tak nak buktikan siapa silap. Saya cuma nak hidup dengan betul. Dia letakkan telefon dan menarik nafas panjang. Di dalam kafe, aroma kopi masih berlegar, bercampur bacat lama dan harapan baru. Namun di sebalik senyum dan tularnya nama, datang cabaran yang Aina tak jangka. Populariti membawa pelanggan baru tapi juga tekanan. Ada pelanggan cerewet yang sengaja datang untuk menguji reputasi. Ada saingan kafe lain mula meniru konsep dan nama. Dan yang paling berat, kos sewa mula naik mendadak. Aina, toki bangunan nak naik sewa 40%, kata pemilik bangunan. 40? Pak Hasan, saya baru mula nak stabil. Itu harga pasaran sekarang. Tempat Kedah jadi tumpuan. Aina terduduk di kantor selepas lelaki itu pergi. Semua ini datang terlalu cepat pujian, pelanggan, dan sekarang tekanan. Dia takut kehilangan apa yang baru dia bina. Beberapa hari kemudian, Nani memerhati Aina yang duduk termenung. Le, jangan get up. Kau pernah mula dengan kosong. Sekarang kau ada pelanggan, ada nama. Kita cari cara. Aku jumat penat, Nani. Kadang aku rindu masa dulu. Masa pelanggan cuma 3 orang, tapi aku rasa tenang. Mungkin sebab dulu kau buat untuk diri sendiri. Sekarang kau buat untuk semua orang. Kata-kata itu menikam lembut. Ya, Aina sedar. Populariti membuatnya hilang sedikit makna asal keikhlasan yang dulu menghidupkan setiap cawan. Dia pandang papan tanda di dinding. Setiap cawan ada cerita. Dia tersenyum kecil. Mungkin aku kena tulis semula cerita tu. Malam itu, dia menulis di buku notanya. Hari ini aku belajar kejayaan bukan bila orang kenal namaku, tapi bila aku masih kenal diriku di sebalik semua itu. Keesokan paginya, dia menolak semua tawaran pelabur yang ingin mengembangkan kopi satu hati menjadi franchise besar. Sebaliknya, dia ambil keputusan berani buka satu lagi cawangan kecil di kawasan sunyi, khas untuk pelajar dan pekerja yang mahu tempat tenang. Tanpa hiasan mahal, tanpa promosi besar. Hanya secawan kopi dan ruang untuk bernafas.
Ramai tak faham. Tapi bagi Aina, itu adalah caranya untuk kembali ke akar impian kerana kejayaan sebenar bukan tentang berapa ramai pelanggan, tapi berapa ramai yang benar-benar rasa diterima. Beberapa bulan berlalu. Kafe barunya perlahan-lahan mula dapat pelanggan tetap juga. Ada yang datang setiap pagi dengan buku, ada yang duduk diam dengan laptop. Aina mengenali mereka satu persatu bukan sebagai pelanggan, tapi sebagai manusia. Suatu hari, seorang pelajar menulis nota kecil dan tinggalkan di bawah cawan. Terima kasih, Kak. Kafe ni tempat pertama yang buat saya rasa tenang selepas ayah saya meninggal. Aina membaca nota itu lama, menahan sebab. Dia teringat ayahnya, yang kini datang setiap Sabtu pagi. Hatinya berbisik, mungkin benar. Kejayaan bukan diukur dengan angka. Ia diukur dengan rasa yang kita tinggalkan dalam hati orang lain. Dan pada malam yang sunyi itu, ketika dia mengunci pintu kafe dan melihat papan tanda bercahaya lembut di bawah lampu jalan, Aina tahu sesuatu. Dunia mungkin baru mula mengenalinya. Tapi dia baru mula mengenali dirinya sendiri. Saat dunia terasa menutup pintu. Malam itu, hujan turun lebat. Kilat sesekali memantul di kaca jendela kopi satu hati. Aina duduk di meja paling hujung, memegang telefon dengan wajah kosong. Laporan kewangan di skrin menunjukkan angka merah. Jualan menurun hampir 30% dalam sebulan terakhir. Dia menghela nafas panjang. Kafe barunya di setapak tak berjalan seperti yang dia harapkan. Lokasinya sunyi, dan ramai pelanggan ramah masih setia di cawangan pertama. Dia coba bertahan, tapi sewa, gaji pekerja, dan kos bahan mentah makin menekan. Mungkin aku terlalu yakin, bisiknya. Atau mungkin aku dah nula lupa kenapa aku nula dulu. Beberapa minggu kemudian, keadaan semakin teruk. Pembekal kopi utama menaikkan harga biji kopi. Salah seorang barista berhenti mengejut, dan mesin espresso utama rosak. Aina mula kerja dari pagi hingga tengah malam, kadang tak sempat makan. Nani risau melihat keadaannya. Aina, kau tak boleh terus macam ni. Kau manusia, bukan mesin. Kalau aku berhenti, semua ni runtuh, Nani. Dan kalau kau terus paksa diri, kau yang runtuh dulu. Kata-kata itu benar, tapi Aina hanya diam. Dia takut kalau dia berhenti walau sehari, semuanya akan hilang. Suatu pagi, dia menerima mesej yang buat jantungnya berhenti seketika. Aina, kami minta maaf, tapi kami tak boleh teruskan kontrak sewa. Bangunan ni akan diambil alih oleh pihak baru. Dia menatap mesej itu lama. Maknanya hanya satu, kafenya akan ditutup. Dia coba hubungi pemilik lama, tapi semua sudah lewat. Bangunan itu akan dijual kepada pelabur besar yang ingin buka restoran franchise di kawasan itu. Macam mana aku nak beritahu pelanggan? Macam mana aku nak beritahu ayah? Ayah matanya azirnya tumpah juga. Bukan kerana kehilangan tempat, tapi kerana kehilangan tempat yang memulihkan jiwanya sendiri. Beberapa hari selepas itu, Aina berdiri di hadapan papan tanda kopi satu hati dengan surat penamatan kontrak di tangan. Ramai pelanggan datang bertanya, Kak, betul ke kafe ni nak tutup? Ya, mungkin sementara. Tapi tempat ni rumah kedua saya, Kak. Kata-kata pelanggan itu menembusi dadanya lebih dalam daripada apa-apa sekalipun. Dia coba senyum, tapi suaranya bergetar. Rumah ni akan buka semula. Mungkin di tempat lain. Namun malam itu, ketika dia mengunci pintu untuk kali terakhir, Aina berhenti seketika. Dia mencentuh papan tanda kayu yang telah pudar, tulisan tangan yang dulu dia buat dengan penuh semangat. Setiap cawan ada cerita. Cerita aku belum tamat, katanya perlahan, sambil memadam lampu satu demi satu. Beberapa bulan berlalu. Aina tinggal di apartemen kecil di Ceras, bekerja sebagai perunding kafe bebas. Dia bantu pemilik kafe baru menulis menu, melatih barista, dan merancang dekorasi. Pendapatan tidak besar, tapi cukup untuk hidup. Namun setiap kali melatih orang lain, hatinya pedih. Dia lihat semangat yang sama yang dulu dia miliki, tapi kini terasa jago. Kadang dia terjaga tengah malam, teringat bunyi mesin kopi, bos susu panas, dan senyum pelanggan. Aku rindukan tempat itu, katanya dalam hati. Bukan kerana duit, tapi kerana aku rindukan diriku yang dulu. Suatu hari, Aina menerima panggilan daripada ayahnya. Aina, ada masa hujung minggu ni.
Ada. Kenapa ayah? Ayah nak jumpa. Ada orang nak cakap dengan Kak. Aina rasa pelik tapi setuju. Mereka bertemu di kedai makan kecil. Ayah cetak datang sendirian bersamanya. Seorang lelaki muda berpakaian kemas. Aina, ni Ame. Dia rakan bisnes ayah dulu. Dia ada sesuatu nak cadangkan. Ame menghudurkan tangan dan senyum. Saya peminat kafe kopi satu hati. Cek Aina. Sebenarnya saya cari peluang untuk buka semula konsep makam tu. Kalau Cik Aina sudi, saya nak jadi pelabur. Aina terdiam. Selama ini dia menolak semua tawaran pelabur kerana takut kehilangan kawalan. Tapi kali ini lain. Lelaki itu tak datang dengan janji kosong atau rancangan besar. Dia datang dengan rasa hormat terhadap makna sebenar kafe itu. Saya tak nak ubah identiti tempat tu, kata Ame. Saya cuma nak bantu supaya Aina boleh buat apa yang Aina pandai, mencentuh hati orang dengan secawan kopi. Ayah Cha menambah perlahan. Aina, ayah tahu ayah pernah halang ke dulu. Tapi kali ini, ayah rasa kepatut terima. Aina memandang wajah ayahnya. Dan buat pertama kali, dia lihat sesuatu yang berbahaya keyakinan. Beberapa minggu selepas itu, Aina dan Ame mula mencari tempat baru. Bukan di tengah bandar, tapi di kawasan tepi sungai yang lebih tenang, dikelilingi pokok hijau dan kicauan burung. Ruang itu besar, tapi sejuk dan damai. Tempat ni macam kah, kata Ame. Macam aku. Tenang di luar, tapi penuh cerita di dalam. Mereka ketawa kecil, tapi di mata Aina ada sinar yang lama hilang. Proses renovasi mengambil masa 3 bulan. Kali ini, Aina tidak kejar populariti. Dia cat dinding dengan warna tanah, letak tanaman hijau di setiap sudut, dan menulis semula papan tanda lama. Kopi Satu Hati kembali dengan cerita baru. Bila kafe itu dibuka semula, ramai pelanggan lama datang dengan senyum dan pelukan. Ada yang membawa anak, ada yang datang dengan pasangan, ada yang hanya mahu duduk diam dan menghirup kenangan. Kak, rasa kopi ni masih sama. Patutlah, tangan yang buat masih sama, jawab Aina sambil ketawa kecil. Namun di sebalik senyum itu, Aina tahu satu perkara penting. Kali ini, dia buka kafe bukan untuk membuktikan apa-apa kepada sesiapa. Dia buka kerana dia benar-benar mahu menghidupkan semula dirinya yang pernah hilang. Pada malam pertama selepas pembukaan, dia duduk sendirian di luar kafe, melihat cahaya lampu yang lembut menari di permukaan sungai. Angin malam membawa bau kopi ke udara. Dia teringat perjalanan panjangnya dari diketawakan, dipertikaikan, jatuh, hilang, dan kini bangkit semula. Semua luka itu masih ada, tapi kini menjadi sebahagian daripada dirinya, bukan beban, tetapi bukti bahawa dia pernah berani. Keesokan harinya, ayahnya datang bersama Farah. Dia memesan cappuccino seperti dulu, duduk di sudut tetapnya. Aina, kata Cha perlahan. Ayah bangga, tapi bukan sebab kafe ni besar. Sebab kau tak pernah berhenti walau sekali. Aina tersenyum. Ayah tahu tak, saya belajar kopi ni bukan untuk kaya, tapi untuk faham hidup. Faham hidup? Ya, hidup ni macam espresso, pekat, pahit, tapi kalau kena cara, ia boleh jadi nikmat. Ayah Cha ketawa kecil sambil mengangguk. Kau dah dewasa, Aina. Betul-betul dewasa. Malam itu, Aina menulis lagi di buku notanya. Kadang Tuhan runtuhkan apa yang kita bina, bukan untuk menghukum, tapi untuk membina semula kita dengan cara yang lebih kuat. Dia menutup buku itu perlahan, dan untuk pertama kali dalam masa yang lama, hatinya benar-benar tenang. Antara cinta dan cita-cita. Matahari pagi menyinari papan tanda kopi Satu Hati yang baru. Tulisan tangan Aina kini jelas terpampang, tidak mewah, tapi penuh kehangatan. Daun hijau bergoyang lembut di luar, dan bunyi sungai di belakang kedai menambah ketenangan yang jarang dijumpai di bandar. Sudah 6 bulan sejak pembukaan semula. Setiap hari, kafe itu hidup dengan bunyi gelak pelanggan, dentingan cawan, dan aroma kopi segar yang memenuhi udara. Namun bagi Aina, kejayaan kali ini terasa berbahaya. Tiada lagi tekanan mahu membuktikan apa-apa. Dia hanya mahu menikmati apa yang dia bina. Ame kini menjadi sebahagian penting dalam hidupnya, bukan hanya sebagai rakan pelabur, tapi juga sahabat yang memahami diam dan lelahnya. Dia sering datang ke kafe lewat petang,
Duduk di meja hujung sambil menyemak laporan atau sekadar berbual santai. Kau tahu tak, kata Ame suatu petang sambil memandang keluar jendela. Bila aku tengok tempat ni, aku rasa tenang. Macam semua benda dalam dunia ni masih ada harapan. Harapan tu datang bila kita berhenti cari kesempurnaan, balas Aina sambil menuangkan kopi. Aku dulu asyik kejar kesempurnaan sampai lupa kenapa aku mula. Ame tersenyum. Sekarang aku cuma nak rasa bahagia. Walaupun sekejap, tapi jujur. Suasana senyap seketika. Bunyi air sungai di belakang kafe menjadi muzik latar yang menenangkan. Aina tak sedar pandangan Ame terhenti padanya lama, seperti seseorang yang melihat lebih daripada sekadar teman kerja. Hari demi hari, hubungan mereka semakin rapat. Ame sering membantu di dapur, belajar membuat latte art dan membasuh cawan bila pelanggan ramai. Ame, kepelabur ke pekerja part-time, usik Nani sambil ketawa. Aku cuma nak belajar dari bos besar, jawabnya sambil tersenyum pada Aina. Walaupun Aina cuba berlagak tenang, dalam diam hatinya mula bergetar. Dia tak pernah fikir cinta akan muncul dalam hidupnya semula selepas semua yang dia lalui. Tapi setiap kali Ame datang dengan senyum dan tenaga positif, dia terasa ada sesuatu yang perlahan-lahan membuka ruang dalam hatinya. Namun Aina juga tahu cinta bukan sekadar rasa. Ia datang dengan tanggung jawab. Dan dia belum pasti sama ada hatinya bersedia untuk itu. Beberapa minggu kemudian, Ame mengajaknya ke satu festival kopi antarabangsa di Kuala Lumpur Convention Center. Kau kena datang, Aina. Tempat ni penuh peluang. Ada pembekal, barista profesional, semua jenis rangkaian yang boleh bantu kopi satu hati berkembang. Aina ragu-ragu. Aku dah janji tak nak kejar besar-besaran lagi. Tapi kali ni lain, kata Ame lembut. Bukan tentang jadi besar, tapi tentang berkembang dengan cara yang betul. Aziza Aina setuju. Di festival itu, dia disambut dengan suasana meriah, berkopi panggang, mesin espresso moden, dan pelbagai jenama terkenal dari seluruh dunia. Ramai pengunjung mengenali Aina, terutama selepas kisahnya tular 2 tahun lalu. Ni Aina dari Kopi Satu Hati, kan? Saya baca artikel tentang awak dulu. Boleh saya ambil gambar? Aina senyum dan melayan dengan sopan. Namun jago di hati, ada sedikit rasa tidak selesa. Dia takut semua ini akan membuatnya kembali lupa pada makna sebenar kejayaannya. Ame, yang perasan keresahan itu, berbisik. Jangan risau. Dunia boleh kenal nama kau, tapi kau tetap tahu siapakah. Kata-kata itu menenangkan. Beberapa hari selepas festival, Aina menerima tawaran besar. Sebuah syarikat rangkaian kopi antarabangsa mahu bekerjasama untuk mengangkat Kopi Satu Hati menjadi franchise eksklusif di beberapa bandar utama. Kontrak yang dihantar mengandungi angka yang Aina tak pernah bayangkan seumur hidupnya. Aina, ni peluang yang jarang datang, kata Ame. Aku tahu, tapi kalau aku terima, tempat ni akan berubah. Ia bukan lagi Kopi Satu Hati yang aku bina dari kosong. Kadang perubahan bukan musuh, Aina. Aina terdiam lama. Dia duduk di kantor, melihat pelanggan-pelanggannya yang ketawa, yang datang dengan 1000 kisah. Dia teringat wajah pertama pelanggan pertamanya dulu, budak penghantar makanan yang memuji kopinya macam rasa tenang. Bagaimana kalau semua ini hilang? Bagaimana kalau kafe itu menjadi hanya satu nama besar tanpa jiwa? Malam itu, dia tak tidur. Dia baca kontrak berkali-kali, menulis pro dan kontra di buku notanya. Tapi setiap kali dia cuba meyakinkan diri, hatinya menolak perlahan. Aku bina tempat ni bukan untuk jadi kaya. Aku bina sebab aku nak orang rasa diterima. Keesokan harinya, dia memanggil Ame. Aku takkan tanda tangan kontrak tu. Kau pasti? Ya, kalau aku kejar duit, aku akan hilang diri aku semula. Ame menghela nafas, tapi tersenyum. Aku tahu kau akan cakap macam tu. Itu sebab aku percaya kau. Mereka ketawa kecil. Namun dalam sejuman itu, Aina perasan sesuatu, mata Ame yang sedikit redup. Dia seperti ingin berkata sesuatu, tapi menahan diri. Ame, kenapa kau tolong aku sangat? Sebab aku nampak sesuatu dalam diri kau yang aku hilang dalam hidup aku. Apa dia? Keikhlasan. Aina terpaku. Dia tak tahu nak balas apa, jadi dia hanya senyum perlahan. Tapi dalam diam,
Hatinya bergolak antara rasa syukur, sayang, dan takut kehilangan semula apa yang dia baru temui. Beberapa minggu kemudian, Ame mengumumkan bahawa dia perlu berpindah ke Singapura untuk projek baru selama setahun. Aku akan uruskan pelaburan dari sana. Kejaga kopi satu hati. Okey. Berapa lama kau pergi? Tak pasti. Mungkin 6 bulan, mungkin lebih. Aina cuba berlagak tenang, tapi dadanya berat. Kalau kau balik nanti, tempat ni akan makin besar, katanya sambil tersenyum hambar. Kalau aku balik nanti, aku cuma harap tempat ni masih sama dan orangnya juga masih sama. Dia ketawa kecil, tapi matanya tak menipu. Hari Ame berangkat, Aina tak datang ke lapangan terbang. Dia duduk di belakang kafe, memandang sungai yang mengalir perlahan. Kadang-kadang, kita kena lepaskan sesuatu untuk tahu betapa bermaknanya ia. Masa berlalu. Kafe terus berjalan, tapi sunyi dalam cara yang Aina tak tahu nak huraikan. Ame masih menghantar mesej sesekali, bertanya kabar, menghantar gambar kopi di tempat baru. Tapi jarak bukan sekadar kilometer, ia adalah senyap yang semakin panjang di antara dua hati. Suatu malam, selepas menutup kedai, Aina menulis di buku notanya lagi. Cinta dan cita-cita, dua api yang membakar sama kuat. Tapi kalau kau cuba genggam dua-duanya serentak, kemungkin hangus. Beberapa bulan kemudian, Aina menerima email daripada Ame. Projek di sini selesai. Aku akan balik hujung bulan. Tapi aku dengar ada berita besar pasal kau. Betul ke kau dipilih untuk anugerah usahawan muda tahun ini? Aina senyum kecil. Ya, dia memang terpilih. Tapi baginya, anugerah itu bukan kemenangan, ia hanya simbol perjalanan panjang yang tak semua orang tahu. Dia membalas ringkas. Ya, tapi anugerah sebenar dah lama aku dapat bila aku mula percaya pada diri sendiri. Malam itu, dia duduk di luar kafe seperti biasa, ditemani bunyi serangga dan alunan sungai. Di tangannya, secawan kopi panas. Di fikirannya, wajah Ame, keluarganya, dan semua luka yang membentuk siapa dirinya hari ini. Kalau cinta itu datang lagi, bisiknya perlahan. Aku harap kali ini aku tak takut untuk mencambutnya. Bila semua azimnya bererti. Hari itu bermula seperti pagi biasa, sinar matahari lembut menembusi kaca jendela kopi satu hati. Kopi segar memenuhi udara. Dan bunyi peranggan ketawa kecil di meja hujung. Aina sedang menyusun cawan di rak apabila Nani masuk tergesa-gesa. Wajahnya berseri. Aina, kau tengok berita ni. Dia tunjukkan skrin telefon. Kopi satu hati disenaraikan dalam majalah tempatan sebagai salah satu daripada 10 kafe paling berpengaruh di Malaysia. Aina terkeduh. Dia membaca artikel itu perlahan-lahan. Namanya tertera di situ bukan lagi sekadar kisah inspirasi kecil, tapi ikon ketabahan. Dulu aku cuma nak ada tempat untuk orang rasa diterima, katanya perlahan. Sekarang kau buat seluruh negara rasa terinspirasi, balas Nani sambil memeluknya. Namun di sebalik kegembiraan itu, ada sesuatu yang Aina rindukan, suara yang sudah lama tidak dia dengar. Ame. Sudah hampir setahun sejak dia berpindah ke Singapura. Mereka masih berhubung, tapi jarang berbual panjang. Mesejnya kini ringkas, sekadar jaga diri atau macam mana jualan bulan ni. Malam itu, selepas pelanggan terasyik pulang, Aina duduk sendirian di luar kafe. Cahaya lampu jalan jatuh lembut ke atas sungai yang mengalir perlahan. Dia membuka buku notanya yang lusuh yang sudah penuh dengan catatan perjuangan, kegagalan, dan renungan. Pada halaman terakhir yang masih kosong, dia menulis, "Kalau semua ini hilang esok, aku masih bahagia. Sebab aku akhirnya tahu nilai diriku bukan datang dari apa yang aku miliki, tapi dari siapa aku jadi sepanjang perjalanan ini." Keesokan paginya, Aina menerima panggilan tak dijangka. Cik Aina, kami dari Persatuan Perniagaan Wanita Malaysia. Kami ingin maklumkan Cik terpilih sebagai pemenang anugerah usahawan wanita tahun ini. Majlis penyampaian akan diadakan hujung minggu ni. Dia hampir menjatuhkan telefon. Saya, betul ke ni? Ya, Cik. Kami ingin menjemput Cik memberi ucapan juga. Aina mengucapkan terima kasih perlahan. Dia terdiam lama selepas talian ditutup. Bukan kerana bangga, tapi kerana tak percaya bahawa gadis yang dulu diketawakan kini berdiri di titik ini. Hari majlis tiba. Aina mengenakan pakaian sederhana, baju kurung mudun berwarna krem lembut.
Ayah, ibu, dan Farah turut hadir. Mereka duduk di barisan hadapan, wajah penuh bangga yang tak lagi disembunyikan. Ketika namanya diumumkan, tepukan bergema di seluruh dewan. Aina nahit ke pentas, menerima trofi kecil berbentuk cawan kopi dari Menteri Pembangunan Wanita. Rampu kamera berkelip. Namun Aina hanya nampak satu wajah di antara kerumunan Ame. Dia berdiri di belakang dewan, tersenyum. Mata mereka bertemu buat pertama kali selepas sekian lama. Selesai menerima anugerah, Aina berdiri di podium. Tangannya menggigil sedikit, tapi suaranya tenang. 3 tahun lalu, saya hanya seorang wanita dengan impian kecil, mahu buka kafe yang orang lain anggap mustahil. Saya diketawakan, ditolak, malah hampir kehilangan segalanya. Tapi hari ini saya berdiri di sini, bukan karena saya hebat, tapi karena saya tak berhenti percaya pada diri sendiri. Dewan senyap. Kejayaan sebenar bukan bila orang mula percaya pada kita, tapi bila kita tak lagi perlukan kepercayaan mereka untuk terus melangkah. Tepukan bergema. Aina tunduk sedikit, menahan air mata. Saat itu, dia tahu semua luka, semua air mata, semuanya berbatu. Selepas majlis, Ame menghampirinya di luar dewan. Masih dengan senyum yang sama, tenang dan jujur. Tahniah, Aina. Kebalik tanpa bagi tahu. Aku nak bagi kejutan. Mereka ketawa kecil. Untuk seketika, masa seolah berhenti. Aku baca artikel tentang kau tiap bulan, kata Ame. Tapi bila tengok kau berdiri atas pentas tadi, aku sedar. Aku tak pernah kenal seseorang yang setabah kau. Aku cuma belajar untuk terus hidup. Ame. Itu saja. Dia mengangguk perlahan. Dan aku belajar, cinta tak semestinya datang untuk menahan seseorang. Kadang ia datang untuk membuat seseorang jadi lebih berani. Aina memandangnya lama. Kemasih nak sambung pelaburan tu. Gurau Aina perlahan. Kali ni aku tak datang sebagai pelabur. Habis tu, sebagai apa? Sebagai seseorang yang tak nak lepaskan peluang untuk hidup dalam cerita ka. Beberapa minggu kemudian, Ame kembali aktif membantu di kafe. Namun kali ini, hubungan mereka bukan sekadar kerja. Pelanggan tetap sudah mula menyadari sesuatu setiap kali Ame datang. Senyum Aina berbahaya. Nani sering mengusik. Aku dah agak dah. Kopi yang lain macam manis dia. Aina hanya tersenyum. Dia tahu hidup tidak akan selamanya mudah. Tapi kini dia tak lagi takut. Kerana dia belajar, cinta yang datang selepas luka bukan untuk menggantikan masa lalu tapi untuk menyembuhkan. Tahun berikutnya, Kopi Satu Hati membuka satu lagi cawangan kecil di Pulau Pinang bukan kerana ingin mengembangkan empayar, tapi kerana ingin menyebarkan kehangatan. Setiap dinding dihiasi dengan gambar pelanggan ramah dan kata-kata motivasi hasil tulisan tangan Aina. Di dinding utama, tertulis besar-besar. Kejayaan bukan tentang sampai ke puncak, tapi tentang siapa yang kita jadi semasa mendaki. Suatu pagi yang damai, Aina duduk di tepi sungai di belakang kafe, bersama Ame. Mereka diam lama, hanya mendengar bunyi burung dan air yang mengalir perlahan. Kau pernah menyesal, Aina? Tanya Ame tiba-tiba. Menyesal? Ya, semua ini. Kalau kau pilih jalan lain kerja di bank, hidup senang, tanpa tekanan. Aina tersenyum, memandang pantulan cahaya di air. Kalau aku pilih jalan tu, mungkin aku takkan jumpa siapa aku sebenarnya. Dan siapa kau sekarang? Seseorang yang akhirnya belajar. Tak apa kalau orang tak percaya, asalkan aku tak berhenti percaya pada diri sendiri. Ame mengangguk, lalu memandangnya dengan senyum kecil. Kau tahu tak, dari semua cerita yang aku dengar, yang ini paling aku suka. Yang mana? Cerita tentang seorang perempuan yang mula dengan secawan kopi dan akhirnya jumpa makna hidup. Aina ketawa perlahan. Cerita tu belum habis. Ame. Selagi aku hidup, aku akan terus tulis bab baru. Malam itu, sebelum tidur, Aina menulis catatan terakhir di buku notanya yang kini hampir penuh. Aku dulu cari kejayaan. Sekarang aku cari ketenangan. Dan mungkin, itu kejayaan sebenar. Dia menutup buku itu perlahan. Di luar, bulan bersinar lembut, dan angin membawa bakopi yang samar. Untuk pertama kali dalam hidupnya, Aina tidak lagi berlari. Dia hanya duduk diam, tenang, cukup,
dan bahagia. Kerana kini, dia tahu, kehidupan bukan tentang membuktikan diri kepada orang lain, tetapi tentang berterima kasih kepada diri yang tidak pernah berhenti berjuang. Sakura tamat Sakura. Kiraan tajuk. Mereka pernah ketawakan aku, sekarang nama aku di setiap cawan kopi. Kisah seorang wanita yang menukar ejekan menjadi inspirasi, kegagalan menjadi kekuatan, dan secawan kopi menjadi simbol keberanian untuk mempercayai diri sendiri.